Cuba. Power mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama kumpul di surau kita, surau Al-Kausar, dan telah kita solat isyak dan tarawih secara berjemaah. Penuhlah, alhamdulillah, nampak penuhlah. Pasal jarak-jarak pun kalau tak jarak agak-agak penuh ya. Saya tak ingat sebelum ni saya ada mari pernah puasa. Tak pernah kot. Ada. Tahun lepas memang tak ada lah. Tahun dulu ada datang. Nyanyi kan. Tak tua dan nyanyi. Tak ingat jadi saya pernah datang, saya pun tak ingat. Baik. Jadi berapa minit ni? Saya tak tanya ni. Sejam. Berapa minit je? Kena tanya masa biasa kalau lepas witir dia lama sikit. Dia tak sama macam sebelum tarawih. Ada surah dia buat sebelum tarawih. Ada surah dia buat setelah tarawih, ada juga tau. Tapi singkat lah, 15 minit, 20 minit je. Asal orang nak lawat semaya. Ada juga buat selepas witir. Habis semayang semua, buat selepas witir. Biasa selepas witir ni lah panjang sikit lah ya. Tengok sebut panjang tu dia macam je. Tak panjang, insyaAllah ta'ala. Tengoklah ya. Baik. Jadi pertama kali saya amat bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beberapa bulan saya tak hadir ke surau ini, malam ni saya dapat hadir juga ya. Sebab PKP lah kan. Dan saya ingatlah saya kuliah di surau ni tahun lepas bulan 10. Sempat sekali datang ya. Sekali ke dua kali macam tu lah. Bulan 9, bulan 10 masa saya ada hadir 2 kali. Lepas tu bulan 11 dah tak hadir lah sampai sekarang. Jadi alhamdulillah ya. Dan saya juga bersyukur sebab tazkirah lepas witir. Jadi mungkin ada banyak perkara yang saya boleh kongsi ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita sebenarnya saya pun tak pasti. Tazkirah ada tetap malam pun. Tetap malam every night. Ya. Kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan berada dalam bulan yang penting dan kita alhamdulillah sedang menjalani ibadah yang penting. Patut ya. Dan ini semua kita sedarlah kerana bukan hanya tahun ni kita bersama Ramadan, bulan yang mulia ini, dan tidak hanya sekali ini kita menjalani ibadah puasa. Saya kira sejak kita kecil lagi, setiap tahun kan. Asal masuk bulan Ramadan saja puasa. Asal masuk bulan Ramadan saja puasa. Asal puasa saja Ramadan. Kita tahu. Sampailah hari ini kita masih diberi umur yang panjang, masih dapat mengecapi nikmat berpuasa pada bulan Ramadan dan masih boleh menjalani ibadah-ibadah yang lain. Walaupun ada sikit sebanyak kekangan. Berbeza dengan dulu-dulu lah. Tapi kira okey lah daripada tahun lepas. Tahun lepas tak ada tarawih. Bukan ada surah ni? Tak ada. Saya pun tak ada. Tarawih ada, tapi tak pergi ke masjid dan surah. Yang kata tak ada tarawih pula. Saya tak ada tarawih lah tahun lepas. Tak semayang. Tu saya tak ada. Ada, tarawih tu ada. Tapi masjid surah ditutup. Saya sendiri pun tahun lepas tersekat di kampung 3 bulan. Sampai habis puasa sampai beraya. Masjid surau pada waktu itu ditutup. Saya semayang tarawih di rumah lah bersama dengan ibu saya, ayah saya, adik-beradik saya, ipar-ipar saya, anak-anak saudara saya. Penuh ruang tamu. Sekira-kira seumur hidup saya tak pernah saya semayang tarawih di rumah. Tak pernah. Sementara berjemaah tak pernah. Yalah asal tarawih saja pergi masjid.
Asal tarawih saja pergi masjid, tak pernah tarawih di rumah. Alhamdulillah juga. First time lah semayang di rumah. Jadi depo-depo anak beranak kita yang malam-malam yang lihat-lihat semayang tarawih itu, semayang jugalah pasal di rumah, kan? Saya ingat dalam 30 malam tu 3 malam saja saya tidak berkuliah kerana saya lihat anak buah semua terlentur pernah puasa dan seumpamanya. Jadi saya tak semayang 27 malam kami berjemaah di Imam Pakri saya daripada awal Ramadan sampai habis. Dari mahal lain tak ada. Kita aja tak, kan? Tapi tahun ni alhamdulillah kita boleh ke masjid dan surau dengan sikit banyak SOP yang ringan lah, tak ada berat mana pun, kena bawa sejadah sendiri, kan? Tapi kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena hadirlah setiap malam sampai kita habis puasa, mudah-mudahan. Dan kita berada pada bulan yang penting dan menjalani ibadah yang penting. Itu nombor satu sekali. Kenapa kita kata penting? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat dalam Quran menyebut tentang puasa Ramadan dan bulan Ramadan in spesifik, secara khusus. Mungkin berbeza dengan perkara-perkara yang lain yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut bulan Ramadan dan puasa Ramadan ni dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan boleh rujuk balik, dan tuan-tuan selalu dengar ayat ni, dan saya yakinlah ustaz duk baca ayat yang sama. Bila masuk Ramadan duk baca ayat tu, bila masuk Ramadan duk baca ayat tu. Pasal tak ada ayat yang lain dalam Quran. Sebanyak-banyak Al-Quran, ayat Quran ada 6,636 ayat, ada 114 surah, daripada surah yang panjang sampai surah yang pendek, ada berpuluh ribu kalimah. Saya ingat ada 77,000 kalimah, tak silap saya. Allah Ta'ala, saya lama tak tengok sains Al-Quran. Kalau huruf banyak, tadi banyak ayat kan. Tapi yang menyebabkan puasa Ramadan dan bulan ni jadi penting, antaranya Allah Ta'ala sebut hanya sekali, tapi dia sebut secara berturut-turut. Itulah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Allah Ta'ala skip satu ayat 186, kemudian Allah Ta'ala sebut kembali pada ayat yang 187. Ayat tu je yang mana tuan-tuan sudah dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat sampai habis, sampai uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum antum libasul hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, sampai habis, sampai Allah Ta'ala kata kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun, sampai ayat itu. Jadi 4 ayat berturut-turut Allah Ta'ala sebut tentang puasa dan juga Ramadan. Mungkin tak sama dengan ayat-ayat yang bersabit ibadah yang lain. Semayang umpamanya, bukan kata semayang tak penting, penting. Malah semayang adalah ibadah yang lebih afdal daripada lain-lain ibadah, termasuk puasa di sisi majoriti. Tapi sebagian ulama dia kata puasa Ramadan lebih penting. Kenapa? Kerana banyak sebab. Antaranya ialah kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran puasa ni berturut-turut 4 ayat, berbeza dengan ibadah yang lain. Kalau semayang umpamanya, ada Allah Ta'ala sebut 4 ayat direct semayang. Allah Ta'ala alam, saya tidak ada, kan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah beberapa ayat. Kita jumpa aqimus solat wa atuz zakat. Dalam Quran ada 5 ayat. Surah Al-Baqarah ayat 43, surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian kita jumpa pula ayat 110. Dalam surah An-Nur ada ayat 56. Dalam surah An-Nisa ada ayat 77. Boleh kita belajar the fiqh of salat, fiqhus salat, the science of prayer, ahkamus salat. Belajar ayat-ayat tu. Tapi kita dapati ayat pasal semayang penting parat. Perintah tentang semayang sikit-sikit Allah Ta'ala sebut. Ambil daripada awal surah Al-Baqarah sampai habis, sikit-sikit. Begitu juga Allah Ta'ala sebut tentang rukuk, Allah Ta'ala sebut tentang sujud. Dalam Quran tak kurang 12 ayat Allah Ta'ala sebut tentang sujud. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Imran, ada surah An-Nisa, ada surah Al-Hajj, ada surah Maryam. Yang tu timbul sujud tilawah 12 tempat tu. Betul tak? Sujud tilawah. Tuan-tuan panggil sujud apa? Sujud sejadah. Jangan panggil sujud sejadah lagi, panggil sujud tilawah. Kalau sujud sejadah ni macam surah sejadah, mentang-mentang kita panggil cuma ada sujud sejadah kan. Sujud tilawah.
Tapi tak salah. Tapi perkataan yang lebih tepat, yang termuat peristilahan ialah sujud tilawah. The bow of tilawah. Mana kita sujud kerana membaca Al-Quran. Ya. Dan lalu ayat-ayat berkaitan dengan sujud. Ada 12 tempat sujud tilawah. Kerana disebut tentang sujud. Kan? Adalah, tapi surah bermacam-macam. Beza dengan puasa, Allah Ta'ala sebut 4 ayat secara betul-betul. Ambil daripada awal tadi tak? Ya ayyuhallazina amanu. Pertama Allah Ta'ala menyebut, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seumpama orang-orang terdahulu berpuasa. Agama samawi yang lain yang berasaskan Islam lah, macam agama Yahudi, agama Nasara, dan Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu, dia pun ada puasa. Mungkin tak sama lah hukum hakam syarak ni, kerana syariat dia meraihkan keadaan pada waktu itu. Tak sama lah. Tapi basic puasa sama lah. Dia pun tak makan, dia pun tak minum, cuma mungkin ada beza di sudut waktunya dan sikit sebanyak tata cara yang lain. Tapi dia pun masih ada ibadah puasa. Sebab itu kita lihat orang Kristian, dia ada dia pun punya puasa. Dia have their own fasting. Dia pun ada puasa mereka. Orang Yahudi pun ada puasa mereka. Hatta agama-agama lain yang bukan samawi, Buddhism, ada puasa. Kita ambil kursus agama-agama lain, kita belajar agama Hindu, agama Buddha, Kristian, of course lah, mereka pun ada puasa. Cuma tak sama lah, mereka puasa tak makan haiwan yang bernyawa. Dia puasa juga, tapi puasa tak makan haiwan yang bernyawa. Itu sebagai puasa dalam Buddhism atau Hinduism. Dan Hinduism pun ada. Ada ajaran Islam puasa, tapi puasa tidak memakan haiwan yang tidak bernyawa. Ada, tapi dalam kebatinan dia ajar macam tu, kan? Tapi dia tak ada kena-mengena dengan Islam sama sekali. Puasa tak makan haiwan-haiwan yang berdarah. Adalah dalam sebagai ajaran tasawuf, nak tajamkan lagi mata hati kita dan kerohanian kita, diajar puasa jangan makan haiwan yang berdarah. No such thing, tak ada dalam Islam benda-benda macam tu. Dia berasal daripada agama lain. Tak ada lah. Itu puasa daripada agama yang saya sebut tadi, Buddhism, Hinduism, dia ada makanan berpuasa daripada makan. Kita tak ada. Kita kalau sebut puasa, puasa betul-betul, kan? Tidak makan, tidak minum, dan menjauhi perkara membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu adalah puasa kita. Selain daripada itu, jangan panggil puasa. Dia bukan puasa yang ada kena-mengena dengan Islam. Allah Ta'ala sebut kamu kena puasa seumpama agama-agama umat-umat terdahulu puasa. Allah Ta'ala kata. Dikatakan umat terdahulu puasa waktunya panjang, tuan-tuan. Dan sebab itu bila kita kaji tentang sejarah puasa, seumpama yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, antara dalam Sahih Bukhari, daripada beberapa sahabat Nabi, Nabi pada awal peringkat puasa dia panjang. Panjang. Ambil daripada waktu Isyak sampai Maghrib. Panjang kan? Umpama hadis diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib dan sebagainya lain. Sahabat Nabi dan Rasulullah SAW pada peringkat awal dia puasa agak panjang. Bila tu ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana turun perintah puasa ni pada tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah Nabi berada di Madinah baru difardukan puasa Ramadan. That means selepas Nabi jadi Nabi 15 tahun tak ada puasa fardu. Puasa ada lah, ada puasa Ashura, dan boleh puasa sunah-sunah, mana puasa atas kesukaleraan, dia panggil puasa-puasa volunteer. Mana nak puasa-puasa, tak nak puasa, tak payah. Tapi puasa yang ditekankan ialah puasa Ashura, ya. Dan puasa 3 hari setiap bulan. Itu puasa awal-awal Rasulullah SAW dan para sahabat. Puasa Ashura dan puasa 3 hari setiap bulan. Itu puasa Nabi. 15 tahun macam tu. 13 tahun Nabi berada di Mekah, 2 tahun setelah Nabi berada di Madinah baru difardukan puasa, tak kala diturunkan ayat berkenaan. 15 tahun tak ada puasa fardu. Islam memang macam tu, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala nak memfardukan sesuatu atau nak menyuruh sesuatu, dia akan suruh secara bertahap-tahap. Tak ada lah Nabi jadi Nabi, gedebuk mari tu puasa Ramadan, gedebuk mari tu
semayang 5 waktu. Jauh sekali mari haji, dah seumpama tak ada. Bila difardukan semayang, contoh sebab, bila difardukan semayang 5 waktu lah. Isra' Mi'raj bila berlaku? Setahun sebelum hijrah. Mana kata 13 tahun Nabi berada di Mekah, 12 tahun lamanya Nabi SAW para sahabat tidak semayang 5 waktu. Yang diwajibkan hanya sembahyang malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dua ayat tu Nabi dan para sahabat kena semayang malam sekurang-kurang 2 rakaat kata ulama kita. Dan begitulah sampai 12 tahun, sampai 9 tahun, setahun Nabi nak berhijrah, 12 tahun. Nabi berada di Mekah 13 tahun. Ada riwayat 10 tahun. Dua-dua tu sahih lah. Tapi yang banyak dipegang ialah 13 tahun. 12 tahun tak ada semayang fardu. Ada semayang malam saja. Lain pada tu terpulang, kau nak semayang-semayang kan? Siang dan malam beda open. Siapa yang rajin dia perbanyakkan semayang-semayang yang mutlak. Siapa yang malas dia kurangkan. Tapi tidak ada satu kefarduan yang very spesifik, melainkan hanya semayang malam. Setelah 12 tahun baru Allah Ta'ala fardukan puasa. Semayang. Kenapa? Berapa lama tu? Lama. Dan di atas faktor-faktor tertentu lah Nabi nak kuatkan dulu akidah. Nabi pasal nak fokus pada dakwah, bukan ibadah. Nak fokus pada dakwah dan nak memperkukuhkan akidah Islam, kepercayaan pada Allah, nak ajar pada tauhid. Jadi ibadah-ibadah ini tidak ada pada peringkat awal. Sama juga dengan puasa. Adalah puasa tu tapi tak ada fardu. Allah Ta'ala bertahap-tahap. Akhirnya setelah Nabi berhijrah, barulah difardukan puasa. Turun ayat berkenaan. Walaupun dia berada dalam surah Al-Baqarah. Kita kena ingat, jangan kita sangka surah yang awal berada di dalam Al-Quran, dia turun awal tau. Al-Baqarah. Walaupun surah yang kedua selepas Al-Fatihah, tapi tidak diturunkan di Mekah, dia turun di Madinah. Kan? Termasuk ayat puasa ni dia turun. Jadi tak ada syarat lah. Kalau kita kata Iqra' ayat yang pertama diturun kepada Nabi di Gua Hira, tapi duduknya dia lewat. Susunan surah tu dia tidak mengikut bila dia diturunkan. Itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sukati Allah lah. Innallaha la yaf'alu ma yurid. Bila turun satu ayat, Jibril akan kata kepada Nabi, ya Muhammad, dha hazil ayat fi surati kaza wa kaza. Wahai Muhammad, ayat ni turun, kamu letak surah ni, ayat ni dalam surah ni, ayat ni dalam surah ni. Tapi dia tidak bererti surah tu, sesuatu ayat tu, sesuatu surah tu tidak semestinya berada di hadapan, dia turun di belakang. Walaupun sebagian kata ia istihad para sahabat, Allah Ta'ala alam. Tapi nak cerita, kita kena faham gitu. Kemudian Allah Ta'ala suruh puasa ayat tu. Waktu dia panjang, kemudian dipendekkan waktu. Bila tu ayat yang ke-187 tu, waqulu washrabu hatta yatabayyakum lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Barulah dipendekkan waktunya. Asal ceritanya, ada seorang sahabat Nabi, dia kerja, kemudian malam tu dia tidur. Sebab bila semalam itu semayang Isyak, dia dah tak boleh makan lagi. Kalau kita nak ikut logik, macam tu lah puasa kan. Patutnya waktu tak makan tu lebih panjang daripada waktu makan. Sepatutnya lah. Dan itu awal-awal praktikal Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bila mereka semayang Isyak, mereka dah tak boleh makan lagi. Itu sejarah tentang puasa. Ataupun jika mereka tidur, bila dia bangun tidur, dia tak boleh makan dan minum lagi, dan dia tidak boleh lagi melakukan hal yang membatalkan puasa. Dan ini berlaku pada sahabat Nabi SAW. Ada seorang tu, dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim, di mana dia ni kerja di siang hari, tiba dia balik, dah buka puasa. Kemudian dia tanya isteri dia, ada makan tak? Dia kata tak ada makan. Ada hadiah panjang, saya ringkaskan. Dia kata tak apalah bang, saya pergi cari makan untuk abang. Dia pun pergi cari. Dia balik-balik, suami dia dah tidur. Allah, tu lapar dah tidur. Dan waktu tu dah Isyak. Bila dah tidur, dia tak boleh makan lagi. After dia bangun, kemudian dia bangun, dia kejut suami dia bangun. Oh, dah tak boleh makan. Jadi tak makanlah dia sampai keesokan hari ni. Dia terus berpuasa. Esok dia pensa. Bila dia pensa tu, Allah Ta'ala tu ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah daripada terbit fajar subuh sehingga tenggelam matahari.
ada hikmahnya juga. Sahabat Nabi pengsan. Jadi dipendeklah waktu puasa daripada yang sepatutnya panjang jadi pendek. Jadi untunglah kita tuan. Jadi waktu kita berpuasa pada malam hari itu lebih luas ataupun hampir sama luasnya dengan waktu kita berpuasa. Maka banyaklah waktu untuk kita makan. Betul? Buka puasa kita makan. Kalau lepas murid ni, lepas tarawih ada makan lagi? Ada murid tak? Tak ada? Ustaz pun dah lapar dah. Kalau sahur makan lagi. Oh, banyak waktu kita makan. Sebab itu sepatutnya bulan puasa berat badan kita turun. Akhirnya bulan puasa berat badan kita tak turun-turun. Naik ada. Jadi nak cerita Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran secara betul-betul. Sementara dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, ini hadis kursi, Allah Ta'ala katakan, ini hadis Bukhari Muslim, ada pada Abu Hurairah, Allah Ta'ala kata, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum wa ana ajzibi. Allah Ta'ala kata seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para fuqaha, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Az-Zuhaili sebut dalam Mu'tamad, dia kata sebagian ulama mengatakan puasa adalah ibadah yang terpenting, lebih penting daripada sembahyang, lebih penting daripada haji dan lain-lain ibadah. Di atas hadis berkenaan, Allah Ta'ala kata seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya, melainkan puasa adalah untuk aku dan aku akan membalasnya. Jadi ia satu bulan yang penting, dan ibadah yang kita buat ni pun penting kerana ia disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta Nabi SAW menyebut banyak tentang kelebihan-kelebihan puasa yang kita sebut sebagai fadailus siyam, the privilege of fasting. Banyak fadilat puasa. Bila masuk bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Nabi kata bila masuk bulan Ramadan dibukakan pintu syurga. Sahih Bukhari Muslim pada Abi Hurairah. Bukan maksud waktu lain pintu syurga tidak terbuka, tapi pintu syurga pada bulan puasa terbuka lebih luas berbanding pada waktu-waktu yang lain. Dan dia terbuka all the time, kata para ulama. Dia satu keistimewaan, tak sama. Jangan kita ingat syurga tertutup pada bulan yang lain. Tidak, terbuka juga. Tapi tidak dinyatakan sedemikian. Bulan puasa saja dinyatakan terbuka pintu syurga. Kerana kira pintu syurga ni banyak terbuka. Tuan ambil wudu, kemudian tuan kata asyhadu an la ilaha illallah, kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila tuan ambil wudu, tuan kata macam tu, Nabi kata terbuka pintu syurga untuknya. Dia boleh masuk mana pintu yang dia mahu. Bila kita belajar bab wudu kan, antara sunnah-sunnah wudu ialah membaca doa selepas berwudu. Antara fadilat doa itu ialah bila kita baca terbuka pintu syurga. Mana bukan kata tak terbuka lah, buka, tapi istimewa Ramadan dia terbuka dengan lebih special. Terbuka sepanjang masa dan seluas-luasnya untuk orang yang bertaubat dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghuliqat abwaabus syayatin, dan tertutup pintu neraka. Habis itu pada waktu lain dia tak tertutup ke terbuka, sama dalam konteks yang sama. Waktu lain pun boleh jadi dia tertutup, kita tidak tahu. Tapi pada bulan puasa dia tertutup rapat-rapat. Seolah dia tak nak bagi peluang untuk kita memasuki, nak bagi masuk syurga. Syurga dia buka seluas-luasnya, neraka dia tutup serapat-rapatnya. Dan Nabi kata wasufidatis syayatin, dan diikatlah syaitan-syaitan. Bukan maksud bulan lain tidak diikat, kan? Mungkin ada situasinya, Allah Ta'ala alam, tapi bulan puasa dia spesifik. Nabi kata diikat syaitan. Dan setengah riwayat Nabi kata wa maradatul jin, dan juga jin-jin yang jahat diikat. Tapi timbul soalan juga, bulan puasa masih ada kejahatan. Pasal waktu buat jahat ni bukan syaitan, syaitan hasut saja. Kadang-kadang manusia ni tak hitung hasut, tak hasut dia buat juga. Ataupun manusia tu sendiri yang jadi syaitan. Syaitan dah tak ada, kita lah syaitan. Jadi itu antara kepentingan. Sebab itu ulama-ulama kita banyak menulis tentang Ramadan dan puasa Ramadan. Sama ada secara umum dalam buku-buku fiqh, dalam buku-buku hadis memang ada bab Ramadan.
Mesti ada. The chapter of fasting, confirm ada. Sementara di sana ada ramai ulama yang menulis buku tentang Ramadan dan puasa Ramadan secara spesifik lah. Macam Al-Qardawi, dia ada buku Fiqh Taysir fi Ramadan, the simplistic science of Ramadan. Mana buku-buku yang menjelaskan tentang hukum akal Ramadan secara mudah. Kerana puasa ni dia banyak isu-isu yang furu' yang melibatkan khilaf, dan dia menjelaskan kepada kita manakah fatwa yang baik untuk kita ikuti. Dari sana adalah buku-buku yang lain yang ditulis oleh ulama kita. Saya kesimpulannya dan ringkasnya, ulama kita menyuruh kita pada bulan puasa ini untuk kita mencapai apa yang Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, tu ayat tadi, supaya kamu bertakwa bila bulan puasa. Dia kata kita kena lihat ataupun kita kena buat apa perkara lah. Ini saya bagi ringkas. Pertama dia kata pada bulan puasa ni hak nombor satu sekali ialah tahqiqul ilm. Kita kena memperkemahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Itu hak nombor satu. Mungkin berbezalah dengan sebahagian daripada kita yang mana bila masuk bulan puasa kita ingat tak payah belajar. Banyak masjid dan surau tak ada kuliah dah. Hatta ada masjid dan surau yang tak ada tazkirah langsung. Fokus kepada ibadat. Sebenarnya tidak begitu. Jangan ingat bulan puasa ni hanya bulan untuk semayang, bulan untuk puasa. Pengajian kita stop. Wrong. Itu salah. Dia bulan puasa bulan untuk kita gandakan. Bulan ni kita ada kuliah, kita gandakan. Bulan ni kita ada kelas pengajian, kita gandakan. Semayang, kita gandakan. Baca Quran, kita gandakan. Kita gandakan. Bukan kita tutup sebahagian dan kita tambah sebahagian yang lain. Dia kata kena tambah ilmu. Kita kena belajar balik tentang ahkam siyam, Islamic jurisprudence of fasting. Kena belajar balik syuruh wujubus siyam, syarat wajib puasa. Anak-anak yang kecil tidak akil balik, tidak wajib, tapi hendaklah diberi penekanan kepada mereka. Seumpama perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila budak berumur 7 tahun kita kena latih dia bersemayam, kita kena latih dia berpuasa. Mungkin anak kita tak boleh nak puasa macam kita puasa, tapi kena buat satu planning lah macam mana nak buat. Boleh jadi dia berpuasa sehari, buka sehari, macam mana terpulang kepada kebijaksanaan masing-masing. Atas saya sendiri pun saya masih ingat. Saya masa sekolah rendah tuan-tuan, darjah 1, darjah 2, darjah 3, saya tak puasa benar. Ada kala saya puasa sehari, saya buka sehari. Ada kala bapak saya suruh puasa pagi je, sampai tengah hari. Kedua dah buka. Campur, hari ni separuh hari, esok separuh hari, jadi satu hari. Macam tak logik. Tapi suka hati dia lah, masa anak dia. Kita pun macam tu juga. Kita nak didik anak kita macam mana untuk nak melatih dia puasa, terpulang. Tapi mesti ada latihan. Dan kalau tak ada latihan, kita yang berdosa. Dia tak berdosa kan? Terutama bila dia memayis. Memayis ni bila umur 7 tahun. Ulama tak sepakat lah bila tahun memayis, tapi 7 tahun mesti dilatih. 3-4 tahun tak apalah, kalau nak latih pun terpulang. Tapi bila 7 tahun mesti dilatih. Di atas hadis Nabi SAW, muru auladakum bis-salat wa abna'u sab'in. Bila anak kamu umur 7 tahun mesti disuruh mereka berpuasa, solat, dan dikaskan puasa di atas solat. Jadi sebut syurut wujub siyam, kena belajar balik syarat wajib puasa. Dan sekiranya ramai di kalangan kita dah tak ingat dah syarat wajib puasa ni. Kalau tanya pun lupa kan? Sebab ustaz tak tanya. Sebagai seorang ustaz tanya tau, apa syarat wajib puasa? Jangan sebut syarat sah puasa. Ustaz ni nak tanya ke nak kuliah ni? Kena belajar balik syurut sihat siyam, syarat sah puasa. Wanita yang haid dan nifas macam mana nak buat, kena belajar balik. Yang ingat bulan puasa ni bulan tak belajar. Dia kata kena tahqiqul ilm, kena perkemahkan balik. Belajar balik mubtilatus siyam, perkara-perkara membatalkan puasa. Kan? Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau termakan macam mana? Kan? Kalau surau ni dah azan, tiba-tiba orang makan, tahu-tahu tak masuk waktu lagi, ada statement yang dia buat, saya telah tersalah azan, jadi saya minta kepada yang berbuka, dengan sebab saya tersalah azan, berpuasa qadha lagi. Dia yang salah, dia suruh kita qadha tu kan? Dan di Melaka tuan-tuan ada tengok kat YouTube kan, orang duduk dekat matahari nak tenggelam. Matahari tak tenggelam, dah ada surau yang azan tu. Masalah macam tu kan. Yalah surau kita ni kadang-kadang jam ni dia tak standard. Kadang terlewat sedikit, tercepat sedikit.
Kan payah juga. Orang buka ikut azan. Lain kalau azanan TV jarang yang silap lah. Kalau saya ikut azanan TV, azan suruh bukan saya tak percaya. Tapi kadang-kadang saya cek lagi time buka puasa. Waktu maghrib, waktu solat, tengok waktu maghrib betul tak betul dia azan. Takut tersalah. Dan samalah dalam hal-hal yang lain. Nabi SAW ada datang seorang, dia tanya, "Ya Rasulullah, boleh tak aku cium isteriku?" Kata Abu Hurairah dan Sunan Abi Dawud, bila kita belajar perkara-perkara diharuskan kita berpuasa. Ada satu bab ataupun masalah, dia panggil al-qublah lis-shahi wal mubasyarah, mana kita cium isteri dalam keadaan kita berpuasa atau kita bermesra dengan. Ada seorang lelaki datang jumpa, "Ya Rasulullah," dia jumpa Rasulullah, dia tanya, "Aku boleh tak cium isteri aku masa aku puasa?" Kan? Kata Abu Hurairah, "Ja'a rajulun fasa'alahu 'anil qublah lis-sha'im farakhasa lahu, summa ja'a akhar fasa'alahu 'anil qublah lis-sha'im fanahahu anhu fa amma alladhi rakhasa lahu shaykhun wa amma alladhi nahahu syabun." Kata Abu Hurairah, datang dua orang jumpa Nabi, seorang tanya, dua-dua ni tanya soalan yang sama. Itulah, boleh tak aku bermesra mencium isteriku ketika aku berpuasa? Seorang Nabi kata boleh, seorang Nabi kata tak boleh. Dan sahabat kata yang Nabi kata boleh ialah orang yang tua, syekhun. Adapun orang yang tidak boleh, Nabi kata orang yang muda. Pasal orang muda ni dia macam sikit, takut dia tak boleh break, tapi Nabi kata tak boleh. Ada banyak lagi lah tentang muftilatus siyam, perkara yang membatalkan puasa, dan belajar tentang sunah-sunah puasa. Jadi dia kata kena belajar, tingkatkan ilmu, terutama khusus tentang hak awal puasa. Bersama di siang hari ketika berpuasa adalah perkara yang membatalkan puasa, malah berdosa besar dan kena kafar. Betul? Jangan main-main. Sementara mungkin waktu PKP ni jarang berlaku, tapi kalau sebelum PKP tuan-tuan, asal nak masuk bulan puasa je orang kahwin. Asal nak masuk bulan puasa je orang kahwin. Asal orang kahwin je bulan puasa. Itu nak kena bagi nasihatlah kita selaku orang tu, jangan bersama, kerana selain dia membatalkan puasa, dia kena kafar. Dan ini berlaku pada sahabat Nabi SAW. Sampai dia akan nasab Bukhari Muslim. Dia kata, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah." Aku dah habis lah. Nabi kata, "Ma halakaka?" Kenapa? "Waqatu ala imraati wa ana shaim." Aku dah bersama isteriku dan kadang aku berpuasa. Nabi pun tanya, "Atajid raqabatan tu'tiquha?" Boleh tak kamu bebaskan hamba? Ada duit tak pergi bebas hamba? Dia kata, "La, aku tak ada." Nabi kata, "Tastati' an tasum syahran mutatabi'ain?" Boleh puasa tak 2 bulan betul-betul? Tak boleh ya Rasulullah, aku tak mampu. Ni sebab aku puasa lah, aku jima isteri, nak suruh puasa lagi, dia kata. Dia jawab macam tu. Nabi kata, "Tastati' an tut'im sittina miskinan?" Boleh bagi 60 orang makan? Dia kata, "Tak boleh, aku orang miskin." "Hal hunaka ahadun man afqar minni?" Ada orang lebih miskin daripada aku, tak mampu nak bagi makan. Akhirnya Nabi bantu, memberikan tamar kepadanya satu bekas. Kemudian Nabi suruh sedekah lah. Akhirnya dia sedekah kepada ahli keluarga. Jangan sekali-kali bersama isteri pada bulan Ramadan. Tak apa, saya nak bersama, saya minum air dulu. Jadi nak menipu Allah Ta'ala pula, kan? Kalau Allah Ta'ala dia ingat Allah Ta'ala tak cerdik kot, kan? Itu dia panggil helah, dilarang di sisi majoriti. Kena kafarah juga, baik Hambali, baik Maliki, baik Hanafi. Mazhab Syafi'i ni ada longgar sikit. Dia kata kalau makan masih haram, membatalkan puasa dan berdosa besar, cuma tidak diwajibkan kafar. Tapi sekian pendapat majoriti yang kata kena kafar. Kerana kalaulah kita boleh makan sebelum kita berjima, lantas kita tidak dikenakan kafar, nescaya Allah Ta'ala tidak akan, nescaya Nabi SAW tidak akan mewajibkan kafar. Nabi tak tahu kita boleh minum dulu, mesti dia tahu kan, tapi dia kena kafarah juga. Mereka bahawa makan atau minum tidak ada apa-apa manfaat jika kita melakukannya pada keadaan kita wajib berpuasa. Kalau kita makan minum sekalipun, kita masih ditutup puasa pada waktu itu, dan kalau kita bersetubuh, kita masih dikena kafarah majoriti. Jadi elakkan, jangan nak menipu Allah Ta'ala. Dia dalam fiqh ni ada hadah yang buruk dan keji sebenarnya, tapi kita tak nafilah sebahagian mengharap. Dia cakap macam tu.
Jadi dia kata kena ilmu. Yang kedua dia kata kena sabar. Bulan puasa kena banyak sabar kan? Sebagaimana sabar disuruh pada waktu selain Ramadan, bila kita berpuasa kena banyak-banyak lagi sabar. Kerana sabar, kalau kita tidak bersabar, dia akan menyebabkan puasa kita kurang pahala. Dan Nabi SAW amat menyuruh kita bersabar pada setiap masa, terutama ketika kita sedang berpuasa. Kena banyak sabarlah. Di sana ada banyak hadis-hadisnya yang saya tak mampu nak kongsikan pada malam ini. Kemudian yang ketiga, dia kata kita kena beramal mengikut keutamaan. Yang ni kita ada masalah sikit. Di mana kita menganggap selepas puasa Ramadan, ibadah outdoor sekali sembahyang tarawih je dah. Sampai duk petikai nak sembahyang 20, nak sembahyang 8 kan. Nak sembahyang 20 sembahyang lah, nak sembahyang 8 sembahyang lah. Timbul pula kalau sembahyang kurang daripada 20 dia bukan tarawih, tak dapat pahala. Ada sebab kata bukan tarawih dapat pahala, naik pening kita. Walaupun sembahyang tarawih dituntut lah yang mulai pada bulan Ramadan, tapi di sana sebenarnya ada ibadah lain yang lebih-lebih dituntut, hatta dalam standard mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sembahyang jemaah fardu sehari semalam itu lebih utama, kata ulama kita. Nombor 3 dia kata beramal mengikut keutamaan. Pertama ialah puasa di bulan Ramadan, perbaiki balik. Yang kedua ialah sembahyang fardu berjemaah 5 waktu, lebih penting daripada sembahyang lain termasuk tarawih. Yang ketiga ialah sembahyang rawatib, ba'diyah, qabliyah. Hatta kata Imam Ar-Ruyani, dia ni Syekhul Mazhab Syafi'i, Syekh Mazhab Syafi'i, guru terawal dalam bukunya Bahrul Mazhab. Bahrul Mazhab ni buku terpenting mazhab Syafi'i yang menghimpunkan pendapat-pendapat ashabul wujud, ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang terdahulu. Karangan Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullah ta'ala. Saya zaman belajar masa dulu buku dia jadi rujukan Februari lah. Dia pun menyatakan dalam hak awal sembahyang tarawih, dia kata siapa yang melazimi sembahyang rawatib, dia tak sembahyang tarawih tapi dia melazimi sembahyang rawatib, lebih baik berbanding orang yang sembahyang tarawih tapi tidak melazimi rawatib pada bulan Ramadan. Kerana rawatib di sisi majoriti para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab kita, lebih afdal daripada sembahyang tarawih, lebih afdal. Jadi waktu dulu sebenarnya tak adalah kita kata kena sembahyang semua rawatib ba'diyah qabliyah muakkad ada 12, yang tidak muakkad ada 8, campur semua ada 16. Nak sembahyang semua kau ustaz? Tidak. Sembahyanglah ikut kemampuan masing-masing. Boleh di sebelum Jumaat kita sembahyang 2 atau after Jumaat. Lepas maghrib kita sembahyang 2, sebelum subuh kita sembahyang 2. That's it. Yang penting kita jangan tinggal, kerana di situ ada keutamaan kan. Rawatib ba'diyah qabliyah tu barulah dia sebut tentang tarawih, kemudian baca Quran, kemudian bersedekah dan lain-lain ibadah termasuk zikrullah. Tapi dikata priority al-aulawiyah dalam ibadah ni satu perkara yang perlu kita titik beratkan. Jangan kita melihat satu ibadah penting tapi ada ibadah yang lebih penting daripada itu. Ni kadang-kadang budaya lah. Tengok orang kita, kadang-kadang surau tak pernah datang setahun sekali pun tak pernah. Jumaat ada begilah kan? Kita ke ahli sunnah wal Jumaat, jadi Jumaat dia datanglah. Waktu-waktu yang lain tak pernah nampak, tapi tengok pada malam pertama pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana persepsi, sentimen. Dia ingat semayang tarawih tu, kalau semayang, kalau dulu tuan-tuan banyak disebar-sebarkan fadilat semayang tarawih. Malam pertama dapat sekian, malam kedua dapat sekian, malam pertama diampunkan dosa. Seumpama keluar daripada perut ibunya. Dia ingat dulu kita kecil-kecil orang duduk dari salah kan. 30 malam Ramadan, malam pertama dapat begini, malam kedua dapat begini. Tak ada hadis pun. Betul tak? Itu yang mencorakkan pemikiran orang kita dulu-dulu. Malam pertama penuhkan masjid dan surau, malam kedua hilang, sampai sudah tak ada. Takkan tidak pernah sama sekali. Tarawih penting, tapi ada ibadah yang lebih penting daripada itu ya. Itu yang ketiga, dia kata kita beramal mengikut keutamaan. Dulu kan yang lebih penting berbanding yang penting. Taklah kita menafikan satu ibadah berbanding yang lain, tapi kita mendahulukan ibadah yang lebih utama berbanding yang kurang keutamaan. Macam itulah. Dia kata. Jadi yang pertama dia kata kita kena apa tadi? Apa tadi? Ada 4 dia kata tu. Pertama apa? Pertama apa Ji? Nak tutup ni? Kita ingat tak tutup ni tak? Tuntut ilmu. Haji suka yang boleh jawab. Bagus Haji pengurusi. Kena tetapkan dia pengurusi ni. 2-3 penggal lagi tetapkan dia pengurusi ya.
Ilmu kena perbaiki balik. Kita ada imam kita, kalau tak faham tanyalah imam kita berilmu juga tu. Fungsi kita berilmu juga. Sebab kuliah dia seorang yang ingat. Yang kedua, kena banyakkan sabar katanya. Kerana bulan Ramadan ialah syahrus sabar, bulan kesabaran. Boleh terima? Setuju tak saya? Tak setuju pun tak apa. Yang ketiga ialah beramal mengikut keutamaan. Dan yang keempat dikata bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan mengharapkan kemakbulannya. Merujuk kepada ikhlasun niyah, ikhlaskan niat kepada Allah. Walaupun mungkin ibadah kita tidak banyak, tapi kita cuba ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembahyang kerana orang, jangan puasa kerana orang, atau kerana kita benda-benda yang lain. Jangan. Kata cuba sebaik mungkin pada bulan ini kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apa-apa ni sebab niat dia. Sebab yang kontrol manusia ni hati dia. Betul tak? Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Tak pernah dengar hadis tu. Nak tutup ni jelas ni. Nabi kata dalam badan manusia ada satu darah, seketul darah. Jika baik darah itu, baiklah badannya, orang. Kalau buruk darah itu, buruklah orangnya. Ketahuilah bahawa itu ialah hati manusia. Jantung sebenarnya, jantung hati manusia, ya. Jadi niat hati lah. Apa-apa kita betulkan niat kita. Ya Allah Ta'ala, jadi aku orang yang beramal kerana. Sebab itu kita amat-amat digalakkan baca zikir Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik every semayang. Dia termasuk wirid selepas semayang tu imam. Imam baca tadi. Imam lagi dalam isyak di mana? Kena baca supaya kita dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada. Jadi itulah setakat malam ini. Baru 40 minit. Patut sejam tadi. Syukurlah tu. Ya. Jadi sikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan boleh menaikkan lagi motivasi kita. Kerana kita selaku manusia biasa kadang-kadang kena sentiasa beri suntikan moral, bagi motivasi, ya. Kerana ialah kita kan, di samping kita ni ilmu tak banyak, motivasi kita pun down, kadang-kadang malas sikit, tak mari kita surau. Cuba lawan. Malas pun mana pun mari surau. Semayang. Betul tak? Kita lawan, mujahadah. Mudah-mudahan dan saya rasa kita berjumpa lagi lah insya-Allah taala selepas raya nanti kalau ada kuliah diteruskan, dan kita akan sambunglah kuliah kita yang telah kita tinggalkan beberapa bulan lamanya. Dan saya mendoakan supaya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan urusan dan kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah taala. Sampai kata kita tutup majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As, ya. Dan saya nak promosi sikit dah kuliah saya pada masa akan datang, agak tuan-tuan dapat hadir bersama-sama, ya. Untuk kita belajar tentang sunnah Nabi SAW dalam satu hari, yang mana buku tu saya baru baca separuh. Ada separuh lagi yang kita akan kongsikan, ya. Mudah-mudahan aku qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita lah atas kafarah dan surah Al-As.